saya betul-betul tidak bersetuju kerana KWSP ini betul-betul banyak membantu saya pada ketika itu. Bukan saja untuk perbelanjaan hari raya, tapi untuk perbelanjaan saya setupkan saya punya kedai untuk. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. It's your boy Azrin, back with another video. Bukan reaction, just video, right? So, dalam satu bulan ni saya tengok ada isu hangat tentang pengeluaran KWSP 2.0. Jadi pada masa yang sama ada saudara kita Azmi Bugis tengah menjalankan satu usaha untuk membolehkan pengeluaran KWSP 2.0 ini berjaya dilakukan. Okay? Seperti yang kita tahu, pengeluaran KWSP yang kali pertama 1.0 RM10,000 tu telah dilakukan sebelum Hari Raya Aidilfitri hari itu dan telah banyak mendapat feedback yang positif, okay? Tidak kurang juga yang negatif daripada orang ramai. Okay? Jadi hari ini saya ingin berkongsi cerita apa yang saya telah buat dengan KWSP saya yang 1.0 tu, dan kenapa pengeluaran KWSP 1.0 tu actually sangat-sangat bermakna kepada saya. Dan pada masa yang sama saya juga ingin menerangkan kenapa pengeluaran KWSP 2.0 insya-Allah ada, okay, akan lebih-lebih bermakna kepada saya juga. Okay. Sebelum saya cerita tentang KWSP saya ingin menceritakan tentang saya punya pengalaman dari bulan November sehingga bulan Mac tahun November tahun lepas ke bulan Mac. Okay, tahun ni saya kehilangan pekerjaan pada bulan 11, pada bulan November 2021, dan pada masa yang saya cuba mencari pekerjaan tapi tidak berjaya, dan tapi tidak berjaya bermaksud saya tidak ada sebarang sumber pendapatan daripada bulan November sehingga bulan Mac tahun ni. Jadi apa yang terjadi, saya cuba untuk mencari kerja, tidak dapat kerja. Selepas 3 bulan mencuba, saya mengambil keputusan untuk bekerja sendiri, untuk melakukan perniagaan sendiri. Yang saya pilih adalah cafe catering dan menjajah makanan. Saya menghadapi cabaran kerana untuk kita melakukan benda-benda sebegini, kita perlu ada nombor satu, capital, modal untuk kita rolling sebagai perbelanjaan dalam kita setupkan kita punya perniagaan. Keduanya peralatan yang kita perlu juga untuk daripada kewangan yang kita ada untuk kita beli, dan juga benda-benda lain seperti dokumentasi seperti lesen pengendalian makanan, lesen premis daripada perbandaran, dan juga lain-lain. Okay? Dan juga account bank perniagaan yang biasanya diperlukan untuk catering yang melibatkan kerajaan dan juga korporat, okay? untuk tujuan pembayaran. So saya punya 3 cabaran ni, okay? Dari segi kewangan, dari segi peralatan, dan juga dari segi dokumen. Alright, so yang itu. So walaupun saya tidak mempunyai capital kewangan yang tinggi, tapi saya masih ada simpanan sedikit, kurang daripada di bawah RM5,000 pada waktu tu. Pasal keputusan saya untuk balik ke Sabah tanpa kerja ni bukannya perancangannya lama, cuma ia terpaksa dilakukan secepat mungkin kerana keperluan saya berada di sini lebih tinggi daripada di sana, dan juga perbelanjaan 2 rumah apabila saya berada di Semenanjung dan juga saya berada keluarga saya berada di Sabah telah melebihi pendapatan saya pada waktu tu. So it doesn't make sense to me to stay there and spend more money dan menghabiskan duit. Okay, jadi saya kembali ke Sabah dengan tujuan tersebut. Tapi rezeki Allah tu luas, jadi saya masih ada simpanan. Okay, dan kemudiannya dengan menggunakan simpanan ni, pada awal bulan Disember saya mengambil keputusan untuk mencari satu tapak premis, satu lot kedai yang kalau boleh di bawah RM1,000 untuk saya sewa dan usahakan sebagai cafe untuk take away. Okay? Jadi dengan adanya cafe ni, saya boleh mendapatkan lesen perniagaan daripada perbandaran, dan menggunakan lesen ni saya boleh buka akaun syarikat di bank, dan juga boleh melakukan aktiviti catering, boleh ke perbandaran untuk mengambil lesen penjajah dengan menguruskan saya punya lesen pengendalian makanan. So daripada 3 cabaran saya tadi, daripada segi kewangan, daripada segi peralatan dan dokumentasi ini, saya mengutamakan dokumen saya terlebih dahulu. Jadi untuk saya mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap yang diperlukan, saya terpaksa mengadakan dahulu premis saya perniagaan tersebut. Okay? Jadi senang cerita apa semua, pada bulan Mac saya punya duit hanya tinggal beberapa ratus ringgit lagi. Itu pun saya simpan untuk membayar sewa kedai pada waktu tu. Jadi hati saya pada waktu tu memang cukup susah hati
Okay, saya memang susah hati pasal saya tidak ada sumber pendapatan lain. Saya ada side income sebelum ni, tetapi oleh kerana kekangan PKP, sumber pendapatan tu mati. Okay. Pada bagi yang kenal saya, kamu tahulah apa yang saya buat sebelum ni kan. Jadi pada awal bulan Mac tu, saya macam, ya Allah Tuhanku, apa yang aku boleh buat ni untuk menyediakan wang ringgit keperluan untuk hari raya, betul, untuk kedai ni, untuk catering, untuk apa semua. Pasal semua ni memerlukan capital dan modal kan. Terutamanya belanja untuk hari raya, kita perlukan belanja. Okay. Dicampur lagi pada tahun ni saya sudah berjanji kepada isteri untuk balik ke kampung halaman dia di Sandakan, kerana pada tahun PKP sebelum ni kita memang tidak ada peluang langsung untuk beraya di kampung. Bila kamu di Kota Kinabalu, kita tidak dapat rentas daerah kan, macam gitu. So 2 tahun lebih, hampir 3 tahun tidak dapat beraya di kampung halaman. Saya mengambil keputusan untuk balik ke kampung halaman isteri saya terlebih dahulu. Itu pun perlukan duit juga, pasal perjalanan, bukannya minyak perjalanan saya mau dekat 100-200 ringgit kan, macam gitu. So tiba-tiba pada bulan Mac tu keluar berita gembira yang actually kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP kali pertama RM10,000 tu. Jadi saya betul-betul rasa bersyukur dan saya rasa betul-betul seperti dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada orang ramai di luar sana yang mengatakan duit RM10,000 ni adalah satu pembaziran kerana kita mengeluarkannya daripada tabungan kita dan tidak perlu dikeluarkan, saya betul-betul tidak bersetuju. Kerana KWSP ni betul-betul banyak membantu saya pada ketika itu. Bukan saja untuk perbelanjaan hari raya, tapi untuk perbelanjaan saya setupkan saya punya kedai untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang penting bagi saya memulakan perniagaan saya pada waktu itu. Jadi apabila duit KWSP ni dikeluarkan pada bulan Mac hari itu, pada 1 April saya silap boleh dikeluarkan, saya telah membahagikan duit belanja saya kepada 2 bahagian. Okay, satu bahagian untuk perbelanjaan bulanan rumah dan juga hari raya, dan satu bahagian lagi saya rasa dalam RM6,000 adalah untuk setupkan kafe dan juga dokumen-dokumen yang penting untuk kafe dan juga catering saya. Okay, so hari ini untuk perbelanjaan hari raya tu saya rasa kita semua tahu lah apa kita beli lah, barang-barang minyak masak apa semua tu, perbelanjaan rumah di kampung apa semua kita tahu lah apa untuk dibelanjakan kan. Tapi untuk yang RM6,000 ni insyaAllah saya boleh kongsikan di sini. Okay. Alright, so baik. Untuk kafe, saya bermula dengan setupkan kafe saya terlebih dahulu. Selepas membayar deposit kafe, deposit kedai, saya bersihkan dahulu kafe saya, bersihkan air apa semua tu. Kemudian saya usahakan untuk mewujudkan pipe dan juga saluran perangkap minyak terlebih dahulu. So apa yang saya perlu beli pada masa tu adalah pipe, batang-batang pipe PVC. Pasal saya ada pengalaman untuk membuat batang pipe saliran pipe sendiri. So saya buat sendiri benda tu, saya tidak upah orang, lebih jimat. Keduanya saya membeli singki besi untuk singki di dalam kedai, dan ketiganya saya beli perangkap minyak. Jadi mana-mana kafe ataupun kedai makan, perangkap minyak ni adalah satu benda yang wajib, yang kena ada untuk kita mendapatkan kelulusan untuk melakukan premis-premis perniagaan yang berasaskan makan dan minum ni. So benda ni saya beli, singki ni saya beli di Kota Kinabalu di Lido Steel. Jadi harganya lebih kurang dalam RM500 waktu tu. Dan perangkap minyak ni selepas saya bandingkan harga kedai dengan harga Shopee, saya mengambil keputusan untuk membeli di Shopee kerana harga di Shopee di bawah RM300 dan pengantaran waktu tu adalah percuma. Kerana saya tidak tahu kenapa percuma, tapi pengantaran waktu tu memang percuma. So bila sampai saja singki ni saya letakkan awal, sebelum sampainya barang perangkap minyak daripada Shopee tu, saya terlebih dahulu pasangkan semua pipe di saluran air apa semua ke manhole yang seperti yang diminta oleh perbandaran. Kemudian apabila barang daripada Shopee sampai, saya pasangkan sendiri seperti yang kamu tengok dalam video ni. Saya pasangkan sendiri di bawah singki saya apa semua. Dan kemudian selepas benda ni selesai, alhamdulillah dengan bantuan seorang rakan, beliau membantu saya untuk bahagian wiring pula di dalam kedai. Jadi bermaksud saya sudah ada lampu, karan dan submeter, pasal saya berkongsi kedai dengan orang lain kan. Okay, alright, Jun. Masa ni, Jun, good. So lepas ni memecat lagi. Atas ni mau dicat. Hari tu terpaksa berhenti pasal dorang buat wiring kan. So I'm going to continue today. Tapi grease trap ni so far dia berfungsi dengan bagus. Banyak ilmu kita belajar ni hari. Alhamdulillah, syukur. So yeah, sekali lagi.
Jadi ini membantu untuk mempercepatkan proses setting up benda-benda basic di dalam kedai saya. So bila benda-benda basic ni sudah settle, saya terus mengisi borang untuk permohonan untuk lesen perbandaran, lesen perniagaan daripada perbandaran Kota Kinabalu. So bila saya hantar, saya isikan, saya ambil gambar apa semua, saya hantar ke perbandaran Kota Kinabalu. Kosnya dalam lebih kurang daripada RM20 lah. Memang kita boleh settlekan pada RM20. Apabila kita sudah isi borang ni dengan menyertakan dokumen-dokumen yang kita perlu sertakan, biasanya proses tidak akan mengambil lama masa daripada seminggu. Tapi mungkin kerana pada awal tahun tu, sebelum Hari Raya tu, dia punya sibuknya di perbandaran tu memang amazing. Ramai orang macam mengurus bayar lesen, buat lesen baru, cari permit lah apa semua. Terlalu sibuk. Hingga nanti bila selepas Hari Raya akan ada video yang saya akan sharekan nanti. Lepas Hari Raya tempat tu jadi lengang. Kerja saya lagi senang. Begitu. Jadi dia mengambil dalam masa 2 minggu jugalah untuk saya siapkan benda-benda tu. Jadi sementara menunggu masa, tapi pada masa yang sama permohonan yang saya hantar ni adalah dekat-dekat dengan Hari Raya sudah, pada hujung bulan 3. So apa terjadi, prosesnya menjadi lebih berpanjang kerana orang bercuti. Jadi even ada pelbagai perkara lain terpaksa dilanjutkan selepas Hari Raya. Begitu. Jadi dari segi perbelanjaan kali pertama untuk kedai, saya telah menghabiskan lebih kurang dalam lebih kurang RM2,000 untuk setup kali pertama kedai sebelum dokumen saya, untuk mempercepatkan proses dokumen saya tu. Alright. Jadi oleh kerana kita sambung balik ya. Jadi selepas saya settlekan bahagian itu, bahagian setup kedai, air, saluran air, saluran perangkap minyak, wiring apa semua, saya beralih kepada setupkan untuk perancangan untuk apa yang saya mau jual di kedai saya tu nanti. So saya memutuskan, of course, kerana setup kedai saya bukanlah setup kedai lengkap yang orang boleh makan di dalam. Dia ada berbagai jenis lesen. So kedai saya hanya untuk take away. So saya rancangkan untuk membuatkan untuk buat menu yang paling simple, menggunakan perkakas yang paling simple, air, minuman, aiskrim dan sebagainya. Jadi menggunakan duit yang sedia ada, saya langsung ke Shopee, kerana Shopee pada waktu itu memang adalah pilihan yang paling murah. Bukan saya tidak mau menyokong kedai-kedai yang ada, tapi kedai-kedai yang ada memang lebih mahal daripada di Shopee. So seperti yang kamu lihat di video, saya pilih semua barang-barang yang saya perlukan. Saya perlukan blender, saya perlukan deep fryer, saya perlukan markup sealer, apa semua tu saya letakkan dalam kad. Saya dapatkan total dia, alhamdulillah total dia kurang daripada RM3,000 semuanya, dan saya teruskan untuk membeli peralatan-peralatan ni melalui Shopee. Dan ada di antaranya pula tidak perlu membayar penghantaran kerana penghantaran sudah termasuk percuma. So memang menguntungkan bagi pihak saya. Kemudian beralih kepada perabot. Ke perabot pula saya cuba sehabis baik untuk mencari perabot-perabot yang saya perlukan, perabot kaca, perabot meja, semua yang second hand tapi bersih lah. So alhamdulillah saya berjaya jumpa perabot-perabot second hand ni daripada Facebook Marketplace, daripada muda.my, tapi kebanyakan memang daripada Facebook Marketplace. So siap sudah meja ni satu. Banyak lagi kayu-kayu lebih lain, atau ini mungkin adalah hasil nanti mau dibuat. Tapi basically tadi buat yang ini hasil bantuan satu orang superhero. Tapi ini kayu ni betul-betul keras. Memang gila keras, mau tukul pun paku sampai bingkuk kok. Tapi basically muka dia gini lah depan. Right, cun. Masa yang lain ni coming soon lah. Puas hati. Alright, so yang ini adalah tempat kuih nanti. Ini macam biasa tempat air. Memandangkan saya punya budget untuk beli chiller belum ada, so saya pakai icebox je dulu. Kemudian ini lebih kurang dalam RM600 begitu saya berjaya mendapatkan. Kemudiannya benda-benda lain yang saya terpaksa beli secara tunai di kedai adalah seperti freezer, kemudian meja-meja besi yang kamu nampak, rak-rak besi kamu nampak di belakang tu, kemudian barang-barang plastik seperti cup apa semua tu, barang-barang kotak apa semua, ice box memang saya terpaksa beli dari kedai. Yang ini saya habis lebih kurang dalam RM1,500 begitu. So lebih kurang ada RM1,000 lagi dalam tangan saya. Jadi daripada RM1,000 ni saya simpan RM1,000 ni, saya ambil keputusan untuk simpan
RM50,000 ni untuk sewa bulan akan datang, dan saya teruskan dengan meraihkan hari raya saya untuk sebulan tu, untuk menunggu sementara barang-barang saya daripada Shopee saya sampai, dan juga dokumen yang paling penting iaitu lesen perbandaran ni siap begitu. So kita teruskan dengan hari raya. Saya membahas hari raya lah begitu. Alright, settle, dapat sudah. Alhamdulillah. So after this banyaklah boleh lagi dibuat. Lepas tu lesen ni, kalau kamu let's say kamu mau buka kan cafe kah, kamu buat kedai kah, make sure dia ada pilihan untuk buat catering. So kamu boleh buat services yang bermacam-macam lagi, sama di luar premis kamu, macam di rumah orang, di pejabat begitu. Just make sure memang ada lah. Oh, I am happy dapat sudah lesen. So boleh beroperasi sudah.